For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau, kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan. Maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan.
Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organisations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disabilities. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I Am Possible, where we manage to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients and their family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. To join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website.
Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini yang bertajuk Dagangan Budi Bicara, Discretionary Trading, Aplikasi dan Potensi Produk Berasaskan Syariah. Okey, buat pengetahuan semua, webinar kita dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikenalikan oleh LifeChamp. Okey, untuk disclaimer, izinkan Syaz untuk baca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini hanya untuk tujuan maklumat am sahaja dan ia tidak akan menyediakan sebarang nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan. So anda semua disarankan untuk mencari nasihat bebas dan merujuk undang-undang yang berkenaan sebelum mengambil apa-apa tindakan. Pandangan yang dinyatakan adalah milik speaker sahaja dan ketepatan maklumat tidak akan dijamin oleh Bursa Malaysia, Berhad dan juga speaker. Okey, mari kita kenali speaker kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Hazmi bin Abdul Rahim. So sebelum Syaz mulakan untuk perkenalkan kita punya speaker pada hari ini. Hai Encik Hazmi. Hai Syaz. Lama tak berjumpa. Yelah. Okey, Syaz akan baca profil Encik Azmi dulu ya. Boleh. Encik Azmi Rahim ni merupakan wakil pemasaran bagi CGS CIMB dan memegang jawatan pengurusan atasan dalam sebuah SME di Kajang, Selangor. So dengan pengalaman selama 10 tahun dalam pasaran kewangan dan pelaburan, Encik Hazmi adalah pakar dalam pemahaman asas pasaran kewangan dengan pengalaman menjadi pengurusan atasan sebuah syarikat SME. Beliau telah dilatih dengan pengalaman yang luas dalam komunikasi pemasaran, hubungan awam dan pengurusan korporat yang boleh dimanfaatkan dalam pelaburan aset equity. So Encik Azmi ni sering mengadakan kelas pelaburan dalam analisis asas untuk pelabur yang buncit. So beliau juga telah menerbitkan beberapa penerbitan ekonomi dalam pencetakan, tempatan dan penerbitan Bank Dunia. So Encik Azmi juga ini telah tamat dengan ijazah Sarjana Muda Sains dengan pengkhususan dalam sains makanan dan ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari UKM iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga memegang ijazah sarjana dalam ekonomi dengan pengkhususan dalam perdagangan antarabangsa dan perniagaan dari UKM. So sorry ya, hari ni gigi saya kurang sihat sikit. So saat ini Hazmi sedang mengejar ijazah PhD dalam ekonomi di UKM. So Encik Hazmi kita ni merupakan bakal doktor very soon. InsyaAllah. Okay, Cik Azmi, Syaz akan paskan webinar ni kepada Cik Azmi. So kita jumpa balik di Q&A ya. Okay, boleh. Alright, all the best. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada peserta-peserta pada malam ini. Baik, saya akan share skrin. Okay. Okey, baik. Topik kita pada malam ini sebenarnya satu topik yang saya panggil sangat-sangat baru dalam industri kita lah. Okey. So sebenarnya topik ini kalau pada iklan yang dikeluarkan tu kita tulis dagangan budi bicara. Okey, tapi dalam bahasa Inggeris sebenarnya ini direct translate daripada bahasa Inggeris dia adalah discriminatory trading ataupun DT. Saya sangat yakin ramai orang tak pernah dengar lagi apa itu DT. Dan DT ni sebenarnya adalah satu benda baru yang di mana bursa dah perkenalkan tapi tak banyak lagi broker-broker buat ataupun tak banyak lagi orang-orang kita kata pelabur-pelabur biasa ni nak terlibat dalam DT ni. Dan DT ni adalah satu konsep yang dipanggil satu konsep yang tapi DT ni sebenarnya kalau dekat luar negara dia especially di US sebenarnya dah memang famous. Discriminatory trading kat sana sangat famous dan kita kata dah 20-30 tahun dah. Macam kita ni masih lagi belum buat lagi. Salah satu sebab dia ialah
pasaran kita belum lagi terdedah dengan konsep discriminatory trading ni lah. Okey, baik. Sebelum saya bercerita pasal discriminatory trading ni, apa yang perlu bercerita pasal DT ni, saya akan guna short form, saya guna DT. Okey, discriminatory trading. Okey, sebelum saya bercerita pasal DT itu spesifiknya, saya ingin juga highlightkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan bercerita pasal DT yang berasaskan syariah. So DT itu sendiri sebenarnya baru, dan di Malaysia sekarang ni kita nak promote DT berasaskan syariah. Ini satu benda yang unik. Sebab apa? Kalau DT di luar negara, apa problem yang selalu people encounter lah, kita berdepan, ialah DT ni, discriminatory trading ni, kadang-kadang DT yang dilakukan tu tidak bersifat syariah. Dan di Malaysia sekarang ni kita menggunakan aplikasi syariah dalam DT itu sendiri. So konsep dia sebenarnya agak menarik dan berbeza dengan pelaburan-pelaburan yang lain. Tapi kita akan kupas lah. Kita akan try kupas dan kita akan fahamkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok ni pada malam ini. Baik, sebelum saya cerita pasal DT, saya cerita dulu pasal syariah, basic syariah. Okey, baik. Bila kita bercerita pasal pelaburan saham, tuan-tuan dan puan-puan kena faham kenapa pelaburan saham ini berlaku. Okey, pertama ni wujud keperluan pembiayaan. Okey, wujud keperluan pembiayaan ni kepada siapa? Kepada syarikat itu sendiri. Di mana syarikat mencari pembiayaan ataupun modal yang lebih untuk perniagaan mereka. So modal boleh datang dalam dua bentuk. Pertamanya modal syarikat itu sendiri dan modal orang lain. Maksudnya dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk pelaburan. Pinjaman dan pelaburan ialah dua benda yang berbeza tau. Pinjaman bersifat hutang. Maksudnya dia perlu pinjam dan bayar. Tetapi pembiayaan ataupun pelaburan dia bersifat equity, pemilikan equity dalam syarikat. Okey, faham tak? Kalau tak faham nanti boleh tanya balik. Maksudnya sekarang ni, sesebuah syarikat dia ada dua pilihan untuk membiayai syarikat tersebut. Sama ada melalui hutang ataupun melalui pembiayaan equity. Okey, jelas benda ni. Bagi syarikat-syarikat yang berminat nak dapatkan pembiayaan secara hutang, diorang boleh pergi direct dengan bank dan diorang boleh minta pembiayaan tu pada bank. Namun, ada beberapa syarikat di dalam Malaysia ni, sekarang dalam bursa kita ada 1,000 lebih syarikat yang berminat untuk membuat pelaburan yang berminat nak mendapatkan pelaburan dalam syarikat mereka dalam bentuk equity. Di mana syarikat tu akan memberikan pemilikan. Dia akan beri pemilikan dalam syarikat tu dalam bentuk saham tu, equity itu sendiri. So jadi sekarang ni kita jelas terdapat dua bentuk pelaburan dalam sesebuah syarikat. Bentuk pembiayaan dalam sesebuah syarikat iaitu pembiayaan hutang dan pembiayaan equity. Kenapa saya bercerita pasal ni? Sebab apa? Sebab nanti kita akan pergi, saya akan conclude balik dekat belakang ni sebab nanti kat ujung tu penting. Sebab apa? Dalam Islam, kontrak ataupun apa yang kita panggil konsep muamalat. Konsep muamalat ni asas di kontrak. Kontrak itu sendiri untuk pembiayaan equity ataupun saham ni dia berbeza. Berbeza dengan kita pembiayaan hutang tu sendiri. So kita kena faham benda ni. Baik. So secara asasnya sistem kewangan di Malaysia ni ada dua. Okey. Pertama pihak bank. Yang kedua pasaran modal. Itu yang tadi syarikat ni ada dua pilihan. Dia boleh pergi kepada bank, dia boleh pergi kepada pasaran modal untuk mendapatkan modal untuk modal syarikat tersebutlah. Okey. Bila dia pergi kat bank, dia ada dua option. Dia boleh dapatkan khidmat perbankan, dia boleh dapatkan khidmat insurans. Perbankan ni sifat dia lebih kepada simpanan ataupun pembiayaan. Maksudnya dia bagi duit lah. Kita bagi pinjaman ataupun simpanan. So itu sifat bank. Kemudian bank juga provide insurans. Insurans ni perlindungan. So itu sifat dia tu kat situ, perlindungan. Bagi pasaran modal pula, sekarang ni kita ada 3 jenis. 3 jenis sifat Okey, pertama
Pasaran modal ada equity, pasaran modal ada bond, dan yang ketiga ada derivatif. Bagi syarikat-syarikat, dia boleh buat 3 pilihan ni. Sama ada dia nak bagi dalam bentuk equity. Equity ni maksudnya setiap pelabur-pelabur akan mendapat pegangan dalam syarikat tersebut. So ini benda yang kita kena faham. Saya ulang balik Kalau kita kata equity, setiap pelabur akan mendapat pegangan dalam syarikat tersebut. Tak kiralah kecil atau besar nilai pelaburan, dia akan mendapat sebahagian daripada syarikat tersebut. So dia entitled mendapat hak-hak tertentu dalam syarikat tersebut. Okey, ni ingat equity. Bond pula, bond ni sifat dia adalah di mana dia ada kita panggil kupon. Dia lebih kepada sistem kupon lah. Sistem kupon di mana kalau di Malaysia untuk pasaran syariah, bond yang bersifat dia syariah adalah kita panggil sukuk. Saya cerita pasal sukuk. Sukuk itu, saya cerita pasal bond itu sendiri. Bond ni sifat dia lebih konservatif di mana dia ada satu jaminan. Okey, saya jamin saya akan bayar pada sekian-sekian masa, dan habis je kupon tu tadi, expired je kupon, kita perlu membayar nilai, syarikat perlu membayar semula nilai yang dia dah pinjam tadi. Dan yang terakhir adalah derivatif. Derivatif ni adalah satu bentuk kita panggil ciptaan lah. Dia orang akan create satu. Jadi ciptaan satu bentuk pembiayaan yang spesifik untuk perniagaan tersebut. Okey, baik. Sekarang kita kena faham pasaran modal ni ada 3. Equity, bond dan derivatif. Saya takkan bercerita pasal bond dan derivatif, saya akan fokus kepada equity. Dan equity ni adalah saham. Saham itu adalah equity. Pemilikan saham dalam sebuah syarikat tu adalah kita panggil pemilikan equity. Baik. Bila kita bercerita pasal syariah itu sendiri, kewangan syariah itu sendiri, ataupun dalam bahasa yang lebih besar, lebih luas, muamalat itu sendiri, perbankan Islam, pasaran modal dan takaful ni, sebenarnya dia berinteract sesama mereka. Apabila perbankan Islam menyediakan deposit dan pembiayaan macam saya cerita tadi, pasaran modal menyediakan dana, pelaburan jangka panjang, jangka pendek, itu pasaran modal Islam, dan takaful melindungi perlindungan. So jadi bila kita bercerita pasal asas kewangan, kita bila cerita pasal interaction kewangan ataupun dalam bahasa yang lebih eksklusif dia, pasaran kewangan syariah ini adalah interaksi 3 ini tadi. Perbankan, pasaran modal dan takaful. Okey, bila kita bercerita pasal equity, kita kena faham. Bila bercerita pasal saham, pasaran modal ini dia ada beberapa, bila cerita pasal pasaran modal Islam ni tadi, pasaran kita ada prinsip dia, prinsip Islam ni. So dekat dalam prinsip Islam, dalam pasaran modal ni tadi, terutamanya dalam pasaran saham, satu benda yang paling penting, kita perlu nak memastikan syariah itu ditepati. Maksudnya menepati syariat Islam dalam pasaran modal itu sendiri, kita perlu elakkan beberapa unsur utama. Contoh unsur-unsur utama sepertinya unsur riba, unsur perjudian ataupun maisir, dan kesamaran gharar. So benda-benda ni biasa kita boleh lihat dalam praktis-praktis sesebuah syarikat. Okey, kena faham ini saya bercerita pasal syarikat yang ingin mendapatkan pasaran, kita kena mendapatkan status syariah. Okey, bila sesebuah syarikat dia nak mendapatkan status syariah, dia perlu keluar daripada unsur riba, dia perlu keluar daripada unsur perjudian, dan dia perlu keluar daripada unsur kesamaran. So ini tiga elemen penting sesebuah syarikat kalau dia nak dapatkan status syariah. Akan tetapi dalam bursa itu sendiri ada syarikat-syarikat lain yang kira kata tidak fokus untuk mendapatkan syariah. Kita ambil contoh seperti beberapa syarikat yang menjual minuman yang tidak menepati syariah, contohnya minuman bir, ataupun yang menjual kira kata menjual rokok. So benda-benda ni daripada Islamnya, daripada kita kata konsep Islam itu sendiri ataupun pandangan Islam, akidah Islam itu sendiri, benda-benda ini tidak dibenarkan, is not permissible. Okey, jadi syarikat-syarikat ni tidak mendapatkan status syariah. So kita kena faham,
wujudnya syarikat yang ada status syariah dan wujudnya syarikat yang tidak status syariah. Kenapa ini penting? Nanti saya di hujung tu tadi kita tahu. Saya akan conclude semua. Jadi tuan-tuan dan puan kena jelas pada bahagian ni. Baik. Bila saya bercerita pasal industri ni, tuan-tuan dan puan kita tahu siapa yang kawal selia penasihat syariah ni sendiri. Okey, baik. Di dalam pasaran, kita kata tadi kita dah tengok tadi ada bank, lagi satu kita pasaran modal. Dan di pasaran modal pula, pasaran modal untuk status syariah dia dikawal, penyelia dia, pengawal selia dikawal oleh Majlis Penasihat Syariah SC tu sendiri. So jadi saya tak adalah nak cerita sejarah SC, tapi kita kena faham. Terdapat dua orang yang mengawal, pengawal selia dia Majlis Penasihat Syariah dan industri pula. Industri ini wujudnya Jawatan Kuasa Syariah dan Penasihat Syariah Industri. Okey, kenapa ini penting? Sebab apa? Sebab apa? Sesebuah status saham, status syariah sesebuah saham tu akan direview dalam masa beberapa bulan setiap tahun. 6 bulan sekali dia orang akan review balik. So siapa yang review? Yang review ni adalah Majlis Penasihat Syariah. Okey, Majlis Penasihat Syariah akan review benda ni dan tengok adakah status syarikat tersebut masih mematuhi syariah dan apa dokumen-dokumen penting yang ada. So siapa yang mengeluarkan kita kata jaminan syarikat tersebut syarikat syariah? Biasanya industri. Industri yang akan keluarkan. Industri yang akan tengok Jawatan Kuasa Syariah ataupun Penasihat Syariah Industri ni, dia akan melihat syarikat ni mematuhi syariah ke tak, dia akan kaji. Dan setiap beberapa bulan dia akan keluarkan jaminan bahawa syarikat ni masih lagi mematuhi syariah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, perasan atau tidak, ada syarikat masa IPO tak syariah. Tapi lepas beberapa bulan, dia mendapatkan syariah. Bukan sebab initially dia orang tak syariah. Okay? Sebab mungkin jawatan kuasa syariah pada ketika itu melihat syarikat ni masih belum mampu mematuhi kriteria syariah. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, boleh jadi juga ketika IPO, syarikat ini tidak melihat kepentingan mendapatkan status syariah. So benda ni ada banyak beberapa faktor yang mempengaruhi kita kata minat syarikat untuk mendapatkan syariah ini. Dan syariah ini bukan wajib dia tak wajib bagi setiap syarikat. Ada syarikat yang memang kata walaupun dia buat construction tapi kalau dia tak berminat nak dapatkan syariah, dia tak pergi for syariah. Dan nak mendapatkan syariah ni bukan satu keperluan wajib bagi sesebuah syarikat. Ini saya highlight lagi semula. Baik. Dan yang paling penting sekali. Okey. Tidak semua, bila kita bercerita pasal syariah, tidak semua syarikat adalah syarikat yang patuh syariah, yang tersenarai di bursa. Sebab apa? Ada yang menjalankan perbankan konvensional, judi dan minuman keras. Okey. Untuk perbankan, satu sahaja saham yang mematuhi syariah iaitu Bank Islam. Selain daripada itu, saham-saham syarikat tidak ada status syariah. Bukan tidak mematuhi syariah. Mungkin term tu kita kena perbetulkan semula. Kita kena gunakan ayat sebuah syarikat tidak mendapatkan status syariah. Kalau kata konvensional lah. Sebab apa? Mereka ada pilihan. Untuk banking ni dia ada pilihan. Kalau dia nak go for syariah, dia ada pilihan. Sebab apa? Ada bank syariah. Okey? Yang kedua, syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti bercampur, selaras dan tidak selaras dengan syariah. So ini ada banyak syarikat yang kadang-kadang dia buat, ambil contohlah, dia perladangan. Walaupun dia buat ladang ayam, tapi dalam masa sama juga mereka menjual binatang-binatang seperti khinzir. So sebenarnya tak ada halangan. Sebuah syarikat yang menjual aktiviti macam ni boleh tersenarai di bursa, tetapi untuk mendapatkan satu syariah tu mereka tidak layak. Okey. Dan yang terakhir, yang ketiga, syarikat yang mendapatkan pendapatan melalui faedah. Okey, dan kita perasan sekarang ini ada beberapa syarikat yang contoh menjalankan perniagaan yang memberi hutang. Okey, memberi hutang, memberi pembiayaan. So syarikat-syarikat ni juga asas dia pendapatan faedah memang itu dalam konsep riba dan dia tidak layak untuk mendapat konsep syariah ni lah.
Okey, mempunyai imej yang tidak baik. Baik, untuk mempunyai imej yang tidak baik ini buat masa sekarang kita kena faham definisi ini biasanya akan ditentukan oleh majlis majlis syariah lah. Dia akan tentukan apa maksud imej tidak baik, imej baik ni apa semua. So semua bergantung kepada apa implikasi syariah, status syariah syarikat tersebut kepada masyarakat. Okey. Baik. So sekarang ni kita akan cerita pasal DT. Baik, kita dah faham tentang syariah tadi. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang syariah tadi. Baik, sekarang kita nak cerita pasal DT. Apa itu DT? Okey, baik. DT ni adalah satu perkhidmatan yang dipersonalize ataupun dia mengikut kehendak pelabur itu sendiri, dan satu produk yang dibuat berdasarkan kehendak pelabur itu sendiri dalam menjalankan strategi perniagaan anda. Strategi perdagangan anda. Okey, baik. Saya ambil satu contoh mudah. Bila tuan-tuan dan puan-puan nak melabur, okey, tuan-tuan dan puan-puan bukan seorang pelabur yang power, yang hebat lah. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan kenal seorang remiser ke atau seorang dealer yang hebat dalam melabur. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan tengok ni. Oh, dia ni power lah, remiser ni power. Remiser ni hebat dalam trading. Apa yang dia cakap, apa yang kita kata tuan-tuan dan perempuan tahu, dia buat ni bagus, dia sentiasa dapat ni. Tuan-tuan dan perempuan boleh request untuk discriminatory trading. Sebab apa? Sebab benda ni memang berusaha dah buat untuk tuan-tuan dan perempuan gunakan. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh pilih mana-mana remiser ataupun mana-mana PO ataupun broker yang menjalankan aktiviti ni. Okey. Contohnya macam saya. Saya ni pandai, saya ada modal. Tapi saya tak pandai nak beli saham, saya tak pandai nak jual saham. Dan yang paling penting sekali, saya malas nak buat analisis. Selalu ramai orang, terutama saya jumpa, dia malas nak buat analisis. Dan saya personally masa saya awal-awal melabur, saya buat analisis je salah. Buat analisis je salah. So saya perlukan pakar. Dan mereka ni, contohnya remiser ataupun dealer adalah pakar-pakar yang memang dah terlibat lama dalam industri ni. Apa kata kita hire dia orang untuk handle kita punya duit. So inilah secara bahasa mudah dia, discriminatory trading ni, bahasa mudah. Okay, tapi dia it's not as simple as that lah. Okay, saya kena justify balik. It's not as simple as that. Bahasa mudah dia, kita akan acquire perkhidmatan mereka untuk menguruskan duit kita. Okay. Dengan matlamat pelaburan dan gaya pelaburan anda melalui sekumpulan panduan yang dipersetujui, broker anda akan dapat menggunakan budi bicaranya untuk membuat keputusan pelaburan bagi anda dan membolehkan anda menikmati ketenangan fikiran dan memberi tumpuan kepada keutamaan yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, bila tuan-tuan dan perempuan guna DT ni, tuan-tuan dan perempuan dah tak perlu lagi cerita, kalau katalah remiser tu, tuan-tuan dan perempuan dah bagi tahu dah. Tuan-tuan dan perempuan cakap, okey, sekarang remiser tu, tuan-tuan dan perempuan pergi kat satu remiser atau satu dealer, cakap dekat dia, okey, apa strategi yang digunakan. Tuan-tuan dan perempuan dah clear, jelas dengan apa strategi yang digunakan. Dah jelas dengan apa, macam mana dia nak uruskan modal tuan-tuan dan perempuan. So, tuan-tuan dan perempuan hanya tak perlu risau dah. Setiap pembelian, setiap penjualan akan dilakukan oleh orang tersebut. Okey, nanti kita tengok lagi, saya terangkan lagi lebih lanjut. Baik, macam mana DT ni berfungsi? Okey, dia simple je, sangat simple. Okey, saya yakin ramai yang tak tahu DT ni, pertama dia, kita ada modal dan kita bagi modal tu kepada representatif yang kita minat. Dealer representatif ataupun remiser representatif yang dilantik, yang mendapat kelulusan daripada broker. Okey, kena ingat ni, saya ulang balik. Okey, bila cerita pasal DT ni, sebenarnya DT ni, walaupun DT ni baru, tetapi dia dah lama diamalkan. Saya minta maaf, saya cakap mungkin dia dah lama diamalkan. Mungkin ada daripada tuan-tuan dan perempuan dah lama cakap kat remiser, ni aku ada duit, nanti kau buatlah apa. Mungkin ada juga dia dah bagi duit, lepas tu dia kata buat je apa, remiser ke, dealer ke, dia kata kau buat je, kau beli je, jual beli saham. Okey, sebenarnya tindakan itu tidak boleh. Okey, kita tak boleh bagi arahan. Okey, remiser dan dealer sepatutnya sebelum membeli apa-apa saham, dia perlu mendapat kebenaran daripada tuan badan.
pemilik akaun CDS itu sendiri. Dia perlu, contohnya akaun CDS itu pemilik dia Ali. Ali perlu mendapat dealer tersebut ataupun remiser tersebut perlu mendapat persetujuan Ali untuk membuat pembelian atau penjualan. Dan setiap pembelian yang Ali itu bersetuju tidak boleh dipengaruhi oleh dealer atau representatif tersebut ataupun remiser tersebut. So, ini kena jelas tau. Dia adalah satu hubungan interaksi yang sangat rumit, yang agak rumit bila kita cerita pasal dia ni beli, dia ni jual apa semua. Sebab apa? Sebab benda ni dah terjadi banyak kali di mana remiser atau dealer beli sesuatu saham dengan orang kata apa? Dengan katanya dapat daripada arahan daripada pelabur, pemilik akaun. Tapi at the end of the day, pemilik akaun kata, saya tak pernah bagi arahan. Ini memang selalu terjadi. Jadi nak overcome masalah tu, apa yang berlaku, bursa provide satu framework, iaitu DT, Discriminatory Trading, di mana pemilik akaun ataupun pemilik modal dan dealer ataupun remiser dan broker bersetuju untuk menjalankan hubungan. Okey, dan dekat sini pemilik modal perlu mematuhi beberapa rules lah, dan pemilik dealer atau representatif perlu mematuhi beberapa rules yang ditetapkan secara bersama, dan mereka boleh menjalankan aktiviti jual dengan beli itu. So semuanya ada dah clear dah. Okey, kita kena faham DT, Discriminatory Trading ni, duit daripada pelabur, pembelian dan penjualan berdasarkan strategi daripada remiser atau dealer. So itu budi bicara ni datang, setiap pembelian ni berlaku yang dilakukan oleh discriminatory trading, di setiap pembelian dan penjualan dilakukan oleh dealer atau representatif ni. So dealer dan representatif ni dia akan buat setiap pembelian dan penjualan berdasarkan rules yang ditetapkan oleh pelabur, dan mereka juga perlu memastikan yang modal apa semua pembelian tu mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh broker dan bursa lah. Okey, itu yang penting. Okey, itu framework ni. Dia ada 1-2 je. Simple. Okey. Baik. Tadi kita dah faham discriminatory trading ataupun DT. So DT ni pun ada dua sebenarnya. Okey. DT konvensional dengan DT syariah. So bila kita bercerita pasal DT ni, kita kena jelas yang DT ni adalah satu aktiviti jual beli saham yang bukan dilakukan oleh kita sebagai pelabur. Bukan dilakukan oleh kita. Kita sekarang ni memberi amanah kepada remiser ataupun broker kita untuk menjalankan penjualan dan pembelian saham kita menggunakan duit kita. Ingat ulang balik to simplify DT tau. Kita sebagai pelabur memberikan amanah kepada remiser ataupun dealer yang mewakili broker untuk menjalankan aktiviti penjualan dan pembelian menggunakan duit kita. Okey, itu simple. Bila berlaku situasi ini, kita kena faham, ada sesetengah pelabur dia nak fokus kepada akaun syariah. Ada sesetengah pelabur dia tak fokus pun pasal syariah ni apa semua, dan dia tak perlu pun benda tu. So, apa yang menariknya dalam benda ni, bursa dah mengeluarkan guideline. Okey, ada dua guideline di mana dia ada konvensional DT dan syariah punya DT. So hari ni kita nak bercerita pasal syariah punya DT. Dan ini ada satu benda yang sangat menarik bagi saya lah. Sebab apa? Syariah punya DT ni sebenarnya dia adalah satu konsep DT yang dah lama sepatutnya ada. Dan ini pendapat saya personally Sebab apa? Pelabur di luar sana, kita tengok banyak pelabur kerugian bukan sebab mereka tidak duit mencukupi. Bukan sebab tak ada duit yang mencukupi. Tak. Mereka rugi sebabkan knowledge tu masih tidak mencukupi. Ataupun mereka tak mempunyai masa. DT inilah solution untuk mereka. Kadang-kadang saya ada banyak klien saya jujur cakap atau tahu. Ada banyak klien saya tak beli saham ataupun terlepas peluang saham bukan sebab mereka tak ada duit. Dalam akaun ada 20,000, 30,000, ada 700,000, ada juta pun ada dalam tu. Tapi mereka tak beli bukan sebab mereka tak ada duit. Apa yang terjadi ialah mereka tak ada masa.
Sebab apa? Kalau kita nak beli sesuatu saham, kita tak boleh nak beli sesuka hati. Maksudnya tengok nampak naik macam kita nak tengok chart pun kadang-kadang tak sempat. So benda ni kita tak boleh tekan-tekan je. Kita kena ada sikit analisis, kena tengok. So kita amanahkan kita punya remiser, kita amanahkan kita punya broker ataupun kita representative untuk menjalankan aktiviti jual dan beli. Sebab kita yakin dengan strategi yang mereka dah ada. Saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, ada sesetengah broker ni ataupun remiser ataupun dealer ni, strategi mereka sangat bagus. Dengan pengalaman dah 15 tahun, 20 tahun dalam industri. Kadang-kadang mereka kira macam mana dah tengok chart pun dah tahu okey ni boleh naik, ni boleh turun. Dan kadang-kadang takkanlah dia orang semua, dan dia orang sebenarnya tak boleh cerita kat luar. Kita tak melainkan kita sebagai analis, kita barulah boleh cakap naik turun kat mana apa semua ni lah. Tetapi kalau kita nak mendapatkan hikmat mereka, cakap saya memang nak tuan yang handle saya punya fund, DT lah jawapan dia. Okey, jelas benda tu. Dan bagi mereka yang fokus kepada syariah DT ni pun ada. Okey, dia pun dikondukti berdasarkan syariah DT ni dia berdasarkan syariah apa maksud syariah DT ni adalah DT proses DT yang dijalankan berdasarkan unsur-unsur syariah. Maksudnya semua dipatuhi syariah. Okey, bila kita cerita pasal DT, tuan-tuan dan puan-puan kena faham sekarang ni ada 3 partis yang terlibat. Okey? 3 partis yang terlibat. Okey, kejap lagi kita akan pergilah, kita tengok Okey? So, bila kita bercerita pasal saham syariah ataupun DT syariah ni, dia perlu mematuhi piawaian syariah yang ada dalam ditetapkan oleh Bursa dan Majlis Fatwa Syariah. Okey, majlis syariah tadilah. So DT segala tindakan ni. So benda-benda ni kita perlu jelas. Okey. So dalam syariah ni dia perlu mematuhi inilah produk-produk yang DT syariah boleh beli. Saham, DS, structure warrant dan ETF. Tapi dalam masa yang sama dia perlu mendapatkan, setiap produk ni perlu mendapatkan status syariah. Dia perlu ada syariah punya classification lah. Okey. So, baik. So, jelas Okey, kalau ada soalan apa-apa, boleh terus tanya, boleh terus jawab. Saya minta maaf, tekak saya ni macam kering sikit. Saya minum air sekejap. Baik, tuan-tuan. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh terus tanya. Sebab takut nanti terlambat. Sebab DT ni benda baru lagi. Dia sangat baru. Dan saya jamin dan ramai akan tertanya-tanya juga, DT ni boleh buat ke tidak. So sebenarnya DT ni garis panduan dia dikeluarkan oleh Bursa. Memang ada, boleh buat. Okey? Baik. Apa itu syariah DT? Okey. Syariah DT merujuk kepada pendekatan pelaburan di mana keputusan pelaburan yang dibuat oleh pengurus portfolio mengikut prinsip-prinsip syariah tetapi dalam lingkungan kerja yang berpandukan DT. Okey. So, biasanya prinsip-prinsip syariah ni, prinsip syariah tak datang dalam bentuk pembelian saham syarikat yang syariah saja, tidak. Dia ada kontrak. Nanti kita akan tengok apa maksud kontrak yang mematuhi syariah dan dekat mana pembelian, aktiviti pembelian berdasarkan syariah. Aktiviti pembelian syarat-syarat yang syariah ni lebih detail sikit. Dia perlu detail sikit. Dia melibatkan pengurusan aktif portfolio, security, patuh syariah berdasarkan kepakaran dan budi bicara pengurus portfolio. Okey, biasanya pengurus DT ataupun pengurus portfolio, remiser atau dealer yang menguruskan DT ni, yang berpatuhkan syariah ni, diorang biasanya perlu memahami konsep syariah tu lebih. Sebab apa? Bila berdeal dengan pasaran saham ni, macam saya tengok produk tadi bila kita tengok produk yang ada, sekarang kita bukan cerita pasal saham je tau. Kita akan bercerita pasal structure warrant. Kita akan bercerita pasal REITs. Kita akan bercerita pasal ETF. So semua benda ni semua perlukan kepakaran kira kata remiser atau dealer tentang konsep syariah tu sendiri. Jadi kita kena pastikan DT ni tadi, kalau diorang nak mematuhi syariah, diorang perlu ada kepakaran tersebut. Dan dia perlu mendapatkan kelulusan daripada broker itu sendiri ataupun daripada SC untuk mengatakan bahawa diorang boleh handle
DT punya account. Okay. So, objektif DT dan DT lah. Macam saya cakap tadi lah, DT ni bertujuan kita nak perluaskan portfolio pelaburan dan kekayaan pelabur. Okay. Sebab apa? Kita tengok, macam saya cakap tadi, tak ramai orang ada masa. Kadang-kadang ada duit je. Kadang setahun pun duit tu melekat je kat situ, tak gerak apa-apa. So, benda ni sayang. So, DT syariah, kita nak melihat pelabur-pelabur interact dengan pasaran-pasaran syariah. Banyak modal-modal syarikat-syarikat yang patuh syariah yang memerlukan modal-modal ni, suntikan modal ni. Tuan-tuan dan puan, saya ulang balik semula, kita awal tadi kita dah bincang sebuah syarikat dia nak mendapatkan modal, dia perlu ada dua. Sama ada kalau sebuah syarikat nak mendapatkan modal, dia boleh datang dalam dua bentuk. Dia boleh buat pinjaman daripada bank ataupun dia boleh go for pasaran modal. Dan di sinilah, kalaulah kita kata banyak syarikat-syarikat yang mematuhi syariah ni tadi, mematuhi syariah, dia mematuhi peraturan syariah dan dia sebuah syarikat yang mematuhi semua syariah punya qualification, diorang ni sebenarnya memang inginkan pelabur untuk masuk ke dalam syarikat dia. Jadi kita sebagai pelabur ni perlu faham, bila beli saham, kita bukan hanya beli saham untuk pelaburan yang kita panggil saya nak untung saya. Pelabur tidak. Sebenarnya kita nak membantu syarikat tersebut untuk kembangkan bisnes mereka yang berdasarkan syariah tersebut. So jadi inilah konsep pentingnya konsep DT ni. So ini salah satu kelebihan DT. Inilah tadi ya. Baik. Apakah syarat-syarat untuk DT ataupun syariah DT? Okey. Syarat-syarat ni sangat penting sebab apa? Saya yakin dalam ni semua mungkin orang baru, mungkin tak pernah tahu lagi pasal DT. Benda yang pertama setiap orang perlu tahu tentang DT ni tadi adalah mereka perlu ada specific account. Account discriminatory, maksudnya AD. Okay, berasingan daripada perdagangan CDS yang normal lah. Okay, dia ada account spesifik. Dan bagi account DT syariah, para pelabur perlu mendapatkan AD syariah yang berasingan. Okay, dan para pelabur juga, kalau dalam syariah, dia perlu membuat pemindahan tunai. Maksudnya, dia tak boleh ada, kalau dalam konsep syariah, okay, untuk syariah saja, syariah ni untuk DT, dia perlu dalam bentuk tunai. Dia tak boleh dalam bentuk collateral. Okay, sebab apa? Sebab kita tahu, ada account trading yang menggunakan, dia dapat trading limit dia berdasarkan collateral yang dibawa. Contohnya dia ada pegangan saham kat tempat lain ke, ataupun dia ada collateral lah yang boleh digunakan dalam account CDS. Tetapi untuk syariah DT, hanyalah tunai sahaja. Maksudnya perlu ada duit dalam tu untuk memastikan bahawa akaun DT syariah ni wajib. Okey, ini peraturan daripada bursa. Okey, ini sebab apa? Nanti saya akan tunjukkan sebab apa kita benda ni lah. Sebab apa? Okey. Baik. Sebab yang menjadikan penggunaan tunai ni, okey, sebab dalam syariah punya DT ni ada beberapa kontrak. Okey, kita kena faham dalam pelaburan muamalat, bila kita cerita pasal muamalat, kita akan bercerita berkenaan dengan perniagaan. Maksudnya kita bercerita tentang apa ni nama dia? Transfer of rights. Maksudnya perpindahan hak berlaku. Okey, bila kita bercerita pasal perpindahan hak, kita kena faham yang bila kita bercerita pasal syariah, ada hadis Rasulullah SAW yang cukup jelas menyatakan bahawa ada emas perlu ditukarkan dengan emas dan ada beberapa barangan-barangan ribawi lain yang tidak boleh digunakan untuk, kita kata emas perlu ditukar emas, bahan ribawi. So apa yang kita nak elakkan daripada syariah punya DT ni, kerana kita nak guna tunai tadi kenapa kita guna tunai? Kita nak elakkan barangan-barangan ribawi ni. So jadi terbentuklah kontrak-kontrak dalam pelaburan syariah DT. Okey. Dalam syariah punya DT, saya sekarang ni saya tak ada cerita pasal konvensional, saya akan cerita pasal syariah DT sahaja. Okay, syariah DT ni dia lain daripada konvensional. Okey, sebab apa? Konvensional kita boleh ada collateral apa semua ni. Untuk syariah punya DT hanya tunai. Ni jelas. Okey. Tetapi dia ada beberapa kontrak. Okey, apa maksud kontrak? Okey, dalam muamalat,
sesuatu benda yang paling penting, asas untuk sesuatu perniagaan, pertama dia akad. Akad ni dalam bahasa yang lainnya adalah kontrak, di mana perjanjian perniagaan itu sendiri perlu berada dalam kata status yang memuaskan hati semua pihak. So kontrak yang dikeluarkan perlu mematuhi akad yang berasaskan syariah. Okey? So dalam DT ni, garis panduan bursa ada empat lagi, tapi 3 yang utama yang saya akan terangkan, sebab kalau saya cerita yang lain dia mungkin aku tak sempat. Tapi saya pilih 3. Pertama, kita akan bercerita pasal DT ni tadi, bagaimana kontrak-kontrak ini tadi yang ada dalam DT yang mematuhi syariah. Okey, baik. Kontrak yang pertama adalah wakalah. Okey. Wakalah ini merujuk kepada satu kontrak di mana satu pihak sebagai prinsipal ataupun mewakil memberi kuasa kepada pihak lain sebagai ejennya, wakil untuk menjalankan tugas tertentu dalam perkara yang boleh didelegasikan dengan apa atau tanpa pengecualian bayaran. Okey, di bawah prinsip wakalah, PO Islamik boleh mengecas bayaran. PO Islamik ini ataupun broker ataupun dealer tu tadi boleh mengecas bayaran wakalah kepada pelanggannya. Bayaran wakalah boleh dipersetujui bersama oleh PO Islamik dan pelanggannya sebagai jumlah tetap ataupun sebagai peratusan atas nilai harta atau portfolio di bawah pengurusan. Baik. Mungkin tak apa jelas, saya akan tunjuk. Okey, ini simple. Okey, ini adalah simple dia. Dia punya ni lah. Okey, kita tengok jadual dekat jadual ni. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun boleh nampak jadual ni. Okey, pertama dia tuan-tuan dan perempuan, klien adalah prinsipal. Dia yang akan bagi modal. Okey, ni DT syariah. Kita menggunakan konsep wakalah. Bila cerita dalam konsep wakalah punya kontrak, klien akan bagi duit mereka kepada ejen ataupun kita panggil PO. Okey, PO ni biasanya adalah broker lah. Broker. Dan broker akan jual beli discriminatory trading dan akan wujud ROI ataupun pulangan. Pulangan tu akan 100% dapat kepada klien. 100% tau pulangan tu dapat kepada klien. Ejen ni tadi, discriminatory trading ejen ni tadi perlu dia akan charge. Okey, dalam wakalah kontrak dia akan bagi fee yang tetap. Maksudnya dia perlu charge kepada klien bayaran, kita kata bayaran yang fix. Katalah setiap perkhidmatan saya, dalam setiap pembelian saya saya akan charge kepada tuan 1% daripada modal tuan. So konsep ni dalam ni konsep ni biasanya dia akan dibuat oleh PO. Biasanya agreement dia akan dikeluarkan oleh PO berdasarkan apa yang kita nak. Biasa klien yang akan decide. Dia nak konsep wakalah ke macam mana? So yang ini sekarang ni ROI, sebarang ROI, untung dan rugi ditanggung oleh klien itu sendiri. Sebab apa? PO hanyalah mengenakan cas dan dia tidak bertanggungjawab ke atas keuntungan ataupun kerugian dekat sini. Dia bertanggungjawab, dia bertindak sebagai ejen yang menguruskan investment tu, discriminatory trading tu. Dan dia hanya akan cas, kita kata kepada fee ataupun kita panggil biasanya lah management fee. Ini term dia, management fee. Dia akan kenakan management fee kepada klien. So klien kalau nak maintain dengan saya, contohlah tuan-tuan dan perempuan nak suruh saya trade. So saya bekerja dengan sebuah broker dan saya adalah remiser untuk sebuah broker. Saya ada mendapat kebenaran untuk buat syariah punya DT. Saya gunakan konsep wakalah. Okey, setiap tahun kalau kita nak maintain account saya, nak maintain account bawah saya charge trading fee. Saya charge management fee. Setiap tahun kena bayar RM1,000. So benda ni, inilah masuk untuk kontrak wakalah. Untung rugi semua digantung oleh klien. Biarlah kalau saya tak akan ambil satu piece keuntungan pun saya tak akan ambil. So itu konsep wakalah. Ini konsep yang pertama ataupun kontrak yang pertama yang wujud dalam syariah DT. Okey. Kontrak yang kedua yang wujud dalam syariah DT adalah mudarabah. Okey, mudarabah ni apa pula? Di bawah prinsip mudarabah, PO Islamik boleh mempunyai perjanjian dengan pelanggan untuk menerima sebahagian dalam keuntungan dari akaun DT syariah pelanggan. Keuntungan tersebut tidak boleh ditetapkan dalam bentuk peratusan tertentu daripada modal. Okey, baik. Ini yang menarik. Okey, ini kita kena faham .
dalam konsep ni pula, klien kalau dia pilih kontrak mudharabah, dia akan bagi duit dia kepada Islamik ni, PO ni tadi, dan PO ni akan bawa kepada discriminatory trading. Okey, dia akan bawa lah, dia akan trade lah, dia akan trade kan. Dan apabila berlaku keuntungan, okey, keuntungan tu tadi klien akan dapat pada satu nilai dan broker tu tadi, dealer tu tadi akan ambil persen dia. So dekat sini berlaku profit sharing. Okay, keuntungan. Akan tetapi kita kena faham tetapi apabila berlaku capital loss, okey, bukan profit reduction tau, bukan pengurangan keuntungan, tidak. Pro capital loss. Okey, maknanya sekarang ni capital dah tersentuh. Maksudnya modal tu dah rugi. Ini kerugian. Apabila berlaku kerugian, di mana di situ hanya ditanggung oleh klien saja. Okey? Tetapi dekat sini tak ada kita panggil management fee. Broker hanya boleh mendapatkan duit mereka apabila berlaku keuntungan. Bila berlaku kerugian, broker tak dapat apa-apa, kita mendapat kerugian. So ini konsep mudharabah. Di mana kita sebagai pelabur akan mendapat kerugian dan keuntungan. Apabila keuntungan, kita perlu share dengan kita punya broker. Dengan kita punya broker lah ataupun dealer yang menguruskan. So ini adalah konsep mudharabah. So ini konsep yang kedua. Yang pertama tadi, dia kenakan management fee je. Mukalah. Dalam wakalah, dia hanya kira kata charge pada fee saja. Dia tak ambil profit. Tapi dalam mudharabah pula, dia bila profit berlaku, dia akan buat profit sharing. Okey, berapa percentage tu lah pun semua kena bincang. Tapi bila berlaku kerugian, mereka hanya akan kira kata hanya klien saja akan menanggung kerugian. So ini konsep yang kedua. Okey, konsep yang ketiga adalah musyarakah. Okey, musyarakah ni dalam perkataan dia tu pun sekarang kita dah nampak musyarakah ni adalah perjanjian di mana PO dan pelanggan dikehendaki memasuki perjanjian perkongsian kontrak syirkah al-ad di mana kedua-dua pihak dikehendaki melabur sejumlah wang sebagai modal berkongsi keuntungan mengikut perjanjian. Pihak-pihak dalam kontrak musyarakah boleh bersetuju untuk melantik hanya satu pihak akan bertindak sebagai pihak pengurus yang dalam kes ini maknanya PO Islamik. Pihak yang mengurus akan mendapat pampasan dipersetujui daripada bahagian keuntungan daripada pihak dalam kontrak musyarakah. Nisbah perkongsian keuntungan antara pihak dan kontrak musyarakah boleh dipersetujui bersesuaian dengan sumbangan modal setiap pihak ataupun seperti yang dipersetujui secara bersama permulaannya. Okey, yang ini menarik sikit. Yang ini lain. Dalam musyarakah ni, kita dapat lihat klien dan broker berkongsi modal masuk ke dalam DT. Dan dekat sini apabila mereka berlaku perkongsian dan perkongsian ni tadi klien tanggung untung, klien dapat untung, broker pun dapat untung. So dia punya positif, bila positif ROI berlaku, dua-dua dapat untung. Apabila negatif ROI berlaku, klien pun negatif, broker pun negatif. Dia akan kongsi dia punya ni Cuma dekat sini kita kena faham. Okey? Kita kena faham. Capital investment datang daripada dua-dua pihak. Akan tetapi pihak broker akan appoint managing party. So dia akan katalah pihak broker mungkin akan cari lagi satu pihak macam broker cari satu remiser atau dealer untuk uruskan benda tu. Tapi dia akan inilah broker yang akan uruskan lah. So biasanya kita ada tiga pilihan. Okey, sebagai pelabur kita boleh pilih. Ada tiga konsep. Kita boleh pilih wakalah, kita boleh pilih mudharabah dan kita pilih musyarakah. Okey. Pilihan ni bergantung kepada modal tuan-tuan dan perempuan. Ambil contoh sesiapa. Biasanya this is something yang very new dan saya yakin ada setengah broker pun tak tahu lagi pasal benda ni ataupun dia tak ambil tahu. Sebab apa? Mungkin sebab mereka merasakan tidak wujud kepentingan untuk benda ni. Tapi
Bagi broker-broker yang progresif, mereka sebenarnya sekarang ni semua dah mulakan konsep-konsep ni. Ada broker yang menggunakan konsep wakalah, ada broker yang menggunakan mudharabah. Okey, ingat ada yang menggunakan wakalah, ada yang menggunakan mudharabah. Okey, musyarakah. Okey, saya bagi tahu tuan-tuan puan, buat masa sekarang musyarakah ni buat tak ada lagi. Tak ada lagi yang gunakan secara ni lah. Okey. Baik. So apa kepentingan dia benda-benda ni lah. Okey. So baik. Kita dah tengok tadi, kita dah faham tentang kontrak, kita dah faham tentang ni tadi. Sekarang ni kita tengok pula. Tuan-tuan dan puan-puan, bila bercerita pasal DT ni, satu problem, salah satu resiko dia ialah apabila kadang-kadang dealer atau remiser ni kadang-kadang suka guna duit klien tu tekan. Okey, itu konsep dulu. Itu adalah bagi saya satu benda yang pemikiran yang lama lah, pemikiran yang tidak jelas dan pemikiran yang tak berarah. Okey, sebenarnya dalam DT ni sendiri kita ada wujud apa yang kita panggil sebagai dia punya guideline. Okey, Bursa dah keluarkan guideline. Dan guideline ni sebenarnya adalah satu benda yang sangat penting untuk setiap broker ataupun dealer patuh pada benda ni. Okey? Dealer atau ni patuh pada benda ni lah. Contohnya, tengok di depan ni. Di depan ni kita boleh tengok client account. Macam mana remiser atau dealer ataupun PO tu perlu tunjukkan bukti. Macam mana, apa yang dia orang beli. Daripada setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan. So benda-benda ni semua kita sebagai pelabur, kita akan tengok macam menarik. Kita akan faham. Kita akan tahu. Dan ada tak mereka menepati strategi mereka. So benda-benda ni, report ni semua pelabur-pelabur akan dapat. Garis panduan ni jelas dalam Bursa Malaysia. Memang dah ada. Tuan-tuan dan puan-puan, search je. Ada dekat 400 muka surat. Okey? So boleh pergi tengok. Sebagai pelabur, ini hak tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya kat broker-broker dengan ni lah. Okey. Baik. Bila dalam syariah ni, tuan-tuan dan puan-puan sebagai pelabur, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Okey? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah bermaksud, dan belanjalah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ayat ni jelas, kita kena faham. Apabila kita buat sesuatu, contohnya tuan-tuan dan puan-puan nak masuk DT, especially DT syariah. Tuan-tuan dan puan-puan kena jelas. Apa itu DT? Macam saya dah terangkan tadi, tuan-tuan dah jelas apa itu DT, apa semua. Tuan-tuan dan puan-puan kena jelas tentang resiko DT. Ini saya nak cerita pasal resiko. Last, sebelum kita buka kepada soalan, sebab saya tengok ada banyak soalan dan panjang-panjang soalan dia. Takut ni tak cukup malam ni nak jawab. Sebelum kita pergi ni, saya nak cerita dulu pasal resiko. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan dan puan-puan sekarang bagi duit tuan-tuan dan puan-puan kepada broker atau kepada remiser, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan atau kepada broker tu sendiri untuk handlekan, untuk uruskan, kita amanahkan, tidak bermakna kita tak boleh fikir pasal resiko. Kita kena fikir pasal resiko. Sentiasa fikir pasal resiko. Terutamanya, inilah bentuk-bentuk resiko yang ada. Ini bentuk-bentuk resiko yang ada. Pertama dia, kita kena sentiasa periksa laporan dan modal kita. Kita kena sentiasa periksa. Terutama laporan yang macam saya tunjuk tadi. Laporan tu, tuan-tuan dan puan-puan kena sentiasa cek apa status modal tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana modal tuan-tuan digunakan. Tak kira lah pelaburan syariah, DT ke ataupun konvensional DT, pemeriksaan laporan ni perlu dibuat. Sentiasa perlu dibuat. Yang kedua, pemeriksaan praktis yang mematuhi kontrak Islam. Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan bekerjasama dengan mana-mana parti, especially melibatkan duit, pastikan kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh broker ataupun remiser yang layak untuk membuat DT ni mematuhi kontrak Islam. Macam saya cakap tadi, yang saya dah terangkan 3 kontrak yang ada dah, kontrak mudharabah, musyarahah dan konsep wakalah tu tadi. Konsep-konsep ni tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Sebab apa? Dia orang boleh bincang. Dalam garis panduan bursa ada. Okey? So jadi sama ada dia orang nak gunakan atau tidak tu bergantung pada mereka lah. Tetapi kalau dia buat kontrak yang lain daripada apa yang ada, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik dengan bursa. Boleh ke tak? Patuh ke tidak syariah? Sebab apa? Ada banyak tuan-tuan dan puan-puan. Ada banyak kaedah untuk kontrak ni. Tapi pastikan kontrak tu mematuhi.
Okey? Dan sebagai setiap kontrak Islam, okey, bagi setiap praktis ni biasanya diorang akan buat renewal of contract, renewal of agreement. Okey, so tuan-tuan dan puan tengok setiap kali renew ni mematuhi konsep syariah atau tidak. Sebab apa? Ada terjadi mereka yang melabur dalam pasaran saham tak baca kontrak dan didapati bahawa berlaku pelanggaran isu syariah, terutamanya bila kita bercerita pasal margin, akaun margin, bila kita bercerita pasal akaun-akaun yang memberikan kemudahan fasiliti kewangan seperti margin ataupun collateral. So kena pastikan kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh broker ataupun dikeluarkan oleh dealer tadi, representatif tu tadi, mematuhi kontrak syariah. Okey. Yang ketiga, pemeriksaan praktis pembelian dan cara kerja. Okey, ini tuan-tuan dan puan sangat penting. Pastikan tuan-tuan dan puan jelas bagaimana strategi mereka. Bagaimanakah, apakah perancangan mereka, apakah perancangan-perancangan mereka dan cara kerja mereka. Okey, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan, sepanjang pengalaman saya berada dalam industri ini, praktis pasal pembelian dan cara kerja ni, inilah yang menjadikan seseorang tu baik ataupun tidak baik. Sebab apa? Ada sesetengah orang kadang-kadang bila melibatkan duit, bila melibatkan modal, bila melibatkan fund yang besar, kadang-kadang praktis mereka tu menjadi berbeza. Dan bila kita bercerita berbeza, dan bila kita bercerita pasal pembelian syariah, pembelian berdasarkan syariah punya DT ni, pembelian dan cara kerja ni perlu mematuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh syariah. Sebab apa? Mungkin ada broker kadang-kadang dia buat sebarang tindakan, ataupun ada PO lah, ataupun ada dealer atau representatif yang dilantik ni buat suatu tindakan tidak mematuhi apa kehendak tuan-tuan dan puan-puan. So kena tengok praktis pembelian dan cara kerja ni, tuan-tuan perlu monitor. Dan yang keempat, pemeriksaan kepatuhan kepada portfolio yang telah dirancang. Okey, ini pun selalu tuan-tuan dan puan-puan selalu kena monitor. Kalau tuan-tuan dan puan-puan letak strategi yang kita panggil long term. Okey, sorry. Gatal pula hidung. Sorry, minta maaf. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mematuhi kriteria, kata tuan-tuan dan puan-puan set, tuan-tuan dan puan-puan punya fund ni adalah long term. Dan tuan-tuan dan puan-puan nak fokus pada long term 10 tahun, nak fokus kepada dividen, tuan-tuan dan puan-puan perlu pastikan tuan-tuan agent, dealer, representatif ataupun broker mematuhi portfolio yang tuan-tuan dan puan-puan dah set. Okey? Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, andai kata dealer ataupun representatif tu kata, okey, ini adalah untuk jangka pendek, untuk waktu pendek. Kata, ini dalam waktu pendek kita boleh dapat profit. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka perlu patuh jangka pendek. Janganlah bila dah tengah-tengah nanti tiba-tiba, kita tukarlah portfolio ni, tiba-tiba untuk dividen pula. Salah, itu tak betul. Dan itu tak mematuhi syariah. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan portfolio, diorang follow portfolio yang telah dirancang. Kadang-kadang bila jatuh bertukar-tukar ni, itu yang menyebabkan pelaburan DT ni tadi gagal. Okey? Dan last kali, mengelakkan unsur syubhah. Unsur syubhah ni adalah satu unsur yang saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan selalu sangat terbuka dalam pasaran syariah ni, pasaran modal ni. Kadang-kadang masa IPO syariah dibeli, apabila dia dah listed beberapa bulan, tiba-tiba dia dah tak syariah. Pun boleh terjadi. So jadi kita kena faham, setiap representatif dan broker, wakil-wakil yang menguruskan fund kita perlu jelas tentang risiko-risiko ni. Dan kita sebagai pelabur perlu uruskan risiko-risiko ni dengan baik. Dan kita tak nak mereka-mereka, kita tak nak orang menggunakan duit kita dengan tak betul. Dan kita pun tak nak kita menjadi orang yang tak jelas tentang apa yang kita buat. Okey? So, jadi baik. Saya rasa kita dah sampai hujung. Tapi saya nak sampaikan inilah satu ayat daripada Al-Baqarah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam
bahaya kebinasaan dan perbaikilah perbuatan kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. So jadi pengawalan risiko tu adalah yang dituntut dalam Islam. Kita dalam Islam pun penting pengawalan risiko ni. Kita sebagai orang Islam, kita kena pastikan apa yang kita buat tu jelas dan tak ada unsur gharar, tak ada unsur riba dan tak ada unsur perjudian. Okay, so kita dah masuk kepada Q&A. Okay, sekejap saya tengok. Syaz. Hi Encik Azmi. Okay. So kita dah boleh masuk Q&A. Alright. Okay, kepada sesiapa yang mempunyai soalan, anda boleh type soalan anda di Q&A box. Okay, kita ada soalan daripada Encik Fazli Muhammad. Assalamualaikum, adakah perkhidmatan DT ini terdapat di semua bank dan juga remiser? Baik, okay, perkhidmatan DT ni buat masa sekarang ni tak semua broker ada. Okay, dia sangat limited lah. Ada broker yang memang dah provide DT, perkhidmatan DT ni. Cuma saya tak boleh cakap lah broker-broker mana, tuan-tuan dan perempuan boleh buat research sendiri, cari, tanya remiser-remiser yang ada, dealer-dealer yang ada di luar sana, mereka provide ke tak DT ni. Tetapi tidak semua broker ada lagi. Dan kalau broker tuan-tuan dan perempuan tak ada, boleh request sebenarnya, tanya diorang, bila nak buat DT, bila nak buat DT. Tanya dekat remiser ke ataupun tanya direct dengan diorang. Suruh diorang sebab benda ni guideline dah ada. Guideline dah Bursa dah keluarkan lama dah. So kita nak minta diorang supaya dilaksanakan lah. Sebab apa? Tak semua orang nak buat kadang-kadang. Mungkin sebab diorang tak tahu ke apa. So bagi information tu. So itu menjawab soalan lah. Okay, terima kasih Cik Azmi. Okay, soalan kedua Cik Azmi daripada tuan yang sama, Cik Fazli Muhammad. Okay. Bagaimanakah jika remiser saya bukan seorang agama Islam dan adakah DT ini perlu lesen khas yang perlu diambil oleh remiser? Okay, baik. So untuk DT ni sebenarnya dia memang perlukan kelulusan khas daripada Bursa, perlu persetujuan khas daripada Bursa dan persetujuan khas daripada broker itu sendiri untuk lantikan kepada satu dealer tersebut. Dalam garis panduan Bursa, dia tak meletakkan seseorang dealer tu perlu beragama Islam. Dia tak letakkan. Okey, tapi dalam masa yang sama kita perlu pastikan yang setiap pembelian dan penjualan saham kita itu mematuhi orang kata syariah compliance lah. Okey, so untuk menjawab buat masa sekarang ni, kalau lantikan tu broker tu melantik orang yang bukan kita kata bukan Muslim, mungkin dia layak untuk melaksanakan benda tersebut ataupun dia berkelayakan benda tersebut, kita sebagai pelabur, kita buat due diligence, kita tengok pembelian tu mematuhi syariah ke tak. Tapi bagi saya sekarang ni Bursa tak ada garis panduan kata dealer tu perlu beragama Islam. Okey, soalan seterusnya daripada Annie Chin. Boleh ke Encik Azmi senaraikan beberapa larangan dalam pelaburan patuh syariah seperti mengelakkan riba dan gharar? Okey, so beberapa larangan ini panjang sebenarnya. Okey, tapi apa yang saya boleh pendekkan, pelaburan, macam mana kita nak elakkan pelaburan riba dan gharar ni mudah. Riba ni maksud dia secara asas dia adalah interest. Okey, dan gharar ni biasanya berlaku dalam perkara-perkara yang kira tidak jelas ataupun kita tidak fahami, ataupun bukan kita tidak fahami, lebih kurang kepada Islam tu kurang jelas situasi tu. Ambil contoh kalau kita pasal riba tadi jelas. Riba tu kita nampak interest memang kita elakkan. Tu kita dah elakkan. Bila kita cerita pasal judi pula, bila kita pasal judi, kita tahu gambling memang tak mematuhi syariah. Tetapi unsur gharar ni dia lebih kepada benda, ada sistem garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama berkenaan dengan apa perkara yang gharar dan apa perkara yang tidak gharar. Ambil contoh, sebab apa? Kita perlu kena faham. Ambil contoh, kalau kita jual emas. Ada sebuah syarikat ni jual emas. Ni saya nak bagi satu contoh gharar. Dia jual emas. Tetapi dia gunakan emas tu dalam benda yang tidak, kita kata tidak mematuhi. Cara bisnes emas dia tidak mematuhi Islam. Tidak mematuhi apa ni nama dia?
konsep syariah. So benda tu akan menjadi garar. Sebab Islam, sebab emas tu tadi sebenarnya kita boleh bisnes. Tapi praktis mereka tidak jelas. So benda tu akan menjadi garar. So itu contoh lah. Okay, contoh. Tapi ada banyak lagi. Garis panduan dia dikeluarkan majlis fatwa. Boleh cek. Okey, soalan seterusnya. Mengapakah penting bagi pelabur Muslim untuk mengelakkan unsur-unsur seperti riba dan juga garar dalam pelaburan mereka? Okey. Mengapakah penting? Baik. Sebenarnya dia bergantung kepada kalau nak menjawab soalan ni, sebenarnya kita bercerita pasal soal konsep yang dalam Islam kita panggil konsep akidah ataupun dalam bahasa mudah dia pegangan. Okey, apabila seseorang Muslim itu dia berinteraksi dengan perniagaan, berinteraksi dengan muamalat. Okey, konsep dalam muamalat ni untuk orang Islam berniaga sebenarnya simple. Orang Islam dalam Islam, perniagaan dalam Islam itu konsepnya mudah. Okey? Konsepnya mudah, maksudnya apa tahu? Dia dalam muamalat konsep dia ialah apa benda yang dilarang tak boleh buat dan apa benda yang tak dilarang semua boleh buat. Maksudnya dalam Islam tu jelas Al-Quran dan hadis dan sunnah melarang seseorang berniaga benda-benda ni ataupun tidak boleh membuat perkara-perkara ni. So benda tu tak boleh. Tapi selain daripada tu semua boleh buat. So jadi bila kita berkata konsep dalam akidah ni tadi, kenapa penting untuk orang Islam mematuhi benda ni ialah larangan itu jelas dan dia tak boleh. Sebagai orang Islam bila larangan itu jelas, kita tak boleh nak langgar akidah itu, pegangan itu sendiri. Sebab apa? Bila kita melanggar pegangan kita, bila kita melanggar akidah itu sendiri, kita akan berada di dalam situasi di mana agama itu sendiri menghalang tindakan tersebut. So dalam bahasa mudah dia, kalau law, undang-undang tu kata tak boleh buat dan kita patuh untuk tidak boleh buat. Sebab itulah penting untuk orang Islam mematuhi syariah punya konsep ini itu sendiri. Okey, soalan seterusnya, bolehkah Encik Azmi berikan contoh industri ataupun sektor yang mungkin dianggap tidak patuh dengan prinsip-prinsip syariah? Okey, boleh. Industri yang memang kita kata yang usually memang tak, contohnya macam gaming industry ataupun certain industry yang involve dalam interest rate, contohnya macam banking industry, usually diorang takkan dapat syariah punya compliance lah. Okay, akan tetapi there's certain exception, ada beberapa pengecualian. Okay, yang jelas macam gaming industry itu memang tak boleh lah. Okay, tapi macam banking there is certain exception, melainkan syarikat itu mengamalkan perbankan Islam. Okay, benda tu memang benda tu akan membantu mereka mendapatkan syariah lah. Ada beberapa industri, okay, bila kita cerita pasal industri, macam saya cakap tadi, dalam Islam, larangan dia tu untuk specific things. Dia tak ada larangan dalam bentuk industri. Okey, akan tetapi contohnya dalam Islam, orang Islam dilarang untuk makan binatang seperti babi. Okey. Tapi itu berada dalam industri penternakan. Okey. Spesifik pada industri penternakan khinzir ni tadi sebenarnya tidak dibenarkan dalam konsep syariah. So jadi kalau kata industri penternakan itu sendiri sebenarnya syariah boleh, tapi bila kita industri subset dia adalah industri penternakan khinzir, benda tu tidak dibenarkan. So macam tu. Dia dalam Islam ni mungkin industri tu boleh, tapi mungkin praktis dia tu akan berbeza. Okey. So itulah. Okey. Jawab tu. Soalan seterusnya, apakah risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kontrak musyarakah dan bagaimana mereka diuruskan? Okey, risiko-risiko biasa yang timbul dalam kontrak musyarakah ni, risiko dia yang pertama, risiko yang paling jelas ialah apabila perkongsian modal berlaku. Okey, bila perkongsian modal ni berlaku, perkongsian modal ni berlaku biasanya akan berlaku kita kata different ideas dalam nak menentukan arah fund tersebut. Ada contoh macam saya pihak A dengan pihak B, bila kita berkongsi modal,
kita akan ada discussion about macam mana fund ini perlu digerakkan. Tapi at the end of the day, bila fund tu okey, kita tak ada masalah. Tapi bila fund tu tak okey, mungkin akan berubah kita punya agreement tu sendiri. So itu risiko yang pertama, risiko pada dua pihak ni, perbincangan dua pihak ni. The second risk yang memang akan wujud dalam musyarakah ni, perbincangan masuk perkongsian modal ni tadi, yang jelas ialah modal datangnya, kita kata asal usul modal tersebut. Ini pun adalah satu risiko. Risiko yang pertama, kalau saya sebagai orang Muslim, saya jelas modal saya datang daripada perniagaan saya. Ambil contoh di perniagaan saya, gaji saya itu modal saya. Tapi perkongsian daripada bank ni tadi, ataupun pihak yang kedua ni tadi, ataupun pihak broker tu tadi, modal pihak broker tu macam mana status dia. Sebab apa? Sumber broker tu tadi mungkin dia berbeza. Sebab apa ini penting? Bila kita dah campur dua modal ni tadi, dua modal jadi satu, hasil dia tu tadi itu yang menjadikan dia adakah dia patut syariah atau tidak. So itu dia bergantung lah. So ini adalah risiko-risiko yang biasa musyarakah tu wujud dalam musyarakah. Dan ada beberapa risiko lagi. Contohnya wujud kita kata siapa yang di-appoint, siapa yang dilantik sebab broker yang melantik. Lepas tu bagaimana pecahan modal tu tadi, adakah pecahan modal itu bersifat inklusif, maksudnya tidak menekan pihak lagi satu. So benda perbincangan agak banyak dalam musyarakah ni tadi. Okey, soalan seterusnya. Adakah keadaan di mana musyarakah boleh diubah atau dibatalkan sebelum matang? Okey, baik. Untuk macam saya cakap tadilah, dalam keadaan fund tu okey, mungkin kita rasa tak ada masalah. Tapi dalam keadaan fund tu tidak okey. So biasanya benda ni perlu wujud sebelum ketika pada peringkat awal perbincangan lagi. Dan bagi saya, Bursa ada beberapa guideline dalam musyarakah tu tadi, perbincangan dalam musyarakah ni tadi, boleh check macam mana guideline untuk musyarakah ni tadi. Kita kalau boleh fund tu perlu mematuhi perbincangan awal. Dan bila berlaku amendment, bila berlaku amendment, perlu dipersetujui oleh kedua belah pihak. Amendment perlu dipersetujui belah pihak. So bagi saya itulah jawapannya. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Amir. Apakah kelebihan dan kekurangan DT berbanding dengan private mandate yang ditawarkan oleh syarikat pengurusan dana? Okey, so kelebihan dan kekurangan DT. Kelebihan DT ni sebenarnya ialah kita akan kira one-on-one session. Kita akan bersama direct dengan representative tu. Kita boleh cakap, representative tu, saya nak sekian-sekian ni, saya ada personalize, saya punya kehendak sendiri. Ambil contoh, saya ada 100,000, 30,000 saya nak defensive punya strategi, 50,000 saya nak yang kita kata medium punya strategi, mid, bolehlah tengok pada mid stock. Lepas tu 20,000 lagi saya nak goreng, maksudnya just go for short term. So itu personalize bagi saya, dan wakil representative saya tu dia perlu follow benda tu, sebab itu rule yang saya cakap. Itu kelebihan DT. Private mandate pula, kelemahan DT pula ialah kadang-kadang berlaku beberapa situasi. Situasi di mana apabila broker representative ni dia tak faham, dia tak jelas macam mana nak buat benda tu, ataupun kadang-kadang dia terlalu bagi bulan dan bintang. So DT ni masalah DT yang perlu di-tackle lah, yang kita perlu faham risiko DT. Private mandate, perbezaan dengan private mandate pula, private mandate ni adalah accumulate, dia collect duit ramai-ramai dan kita bagi kepada satu fund manager akan uruskan. Tetapi kita sebenarnya kita tak boleh dictate, kita tak boleh bagi tahu kepada klien tu nak buat apa semua, dia tak boleh. Kita tak boleh bagi tahu kepada fund manager. Kita kena follow fund manager kita punya rules. There are certain rules yang fund manager. Cuma kita percaya dekat fund manager kita because we trust them. So itu beza dengan private mandate lah. Okay? Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah kejayaan atau kegagalan pelaburan dalam musyarakah ni dinilai? Dan apakah tindakan yang boleh diambil jika matlamat pelaburan tidak tercapai? Okey, baik.
sebenarnya nak menjawab spesifik ni dia bergantung kepada broker tu sendiri. Macam mana PO tu sendirilah. Okay. PO tu, broker tu dia decide kontrak ni nak berlaku. Okay. Dan dia melibatkan dua pihak. Okay. Dalam Islam dia kata musyarakah ni perlu wujud dalam perlu wujud perbincangan yang jelas antara kedua-dua belah pihak. Ini saya bercakap sebab apa? Hak kedua-dua belah pihak adalah sama. Okey, bukan bergantung kepada berapa nilai mereka keluarkan. Dia orang letak tak, dia bergantung kepada hak mereka adalah sama. So kejayaan atau kegagalan ni bergantung kepada perbincangan awal. Contohnya dia orang dah set milestone. Okey, the first 3 month kita nak tengok fund ni capai certain milestone. Tapi fund tu tak capai. Bila tak capai, automatically kedua-dua pihak perlu discuss mula how dia orang boleh navigate this fund. Perlu ke this fund kita kata apa ni nama dia? Perlu ke fund ni dikeluarkan ke ataupun kita perlu stop this fund ke apa? It all depend on dia orang punya discussion, early discussion. Kalau dah certain milestone dia set tak achieve. But then bila discuss balik dia kata okay, there's a problem of economic problem. Just kita continue je lagi. So dia orang continue lagi. But bila continue balik, still tak achieve milestone. So dekat situ, dia orang perlu kita kata create satu discussion lah, create satu outcome ataupun create satu orang kata apa perbincangan, create satu kata sepakat bagaimana dia orang nak organize the fund itself. Okay, nak capai matlamat tu tidak tercapai, biar tu bergantung kepada milestone yang dia dah set daripada awal lah. So decide your milestone in early stage lah biasanya. Okay, kita dah berada di penghujung masa. Okay, boleh. So kepada siapa yang kita tak dapat jawab soalannya, anda boleh contact kita punya speaker untuk soalan yang ingin ditanyakan. So just share screen dulu ya. Okay, boleh. Sekejap ya. Okay. Wina nampak screen share tak? Boleh. Macam dia macam loading pula tiba. Alamak, Stella? Yes. Can you help me to share the last part? Okay. Alright, thank you. Alright, so kita nak cakap terima kasih kepada semua kita punya partisipan pada hari ini dan kepada speaker kita Encik Muhammad Azmi di atas perkongsian beliau.